Hai semuanya, saya Nur Ain dan saya membuat rawatan bekam darah di Singapura secara sepenuh masa. Saya buat dengan bapa saya buat untuk lelaki dan saya buat untuk wanita. Saya nak ceritakan anda langkah-langkah yang anda boleh lakukan untuk mendapatkan manfaat penuh dari rawatan bekam darah anda yang anda lakukan. Keseluruhannya digabungkan dengan bekam supaya dapat membantu kesihatan menjadi semakin baik dan supaya dapat melihat kesan yang semakin baik terhadap kesihatan. Langkah yang pertama, bila anda lakukan apa-apa sekalipun, apa-apa rawatan sekalipun, sama ada bekam dan yang lain-lain juga, adalah sangat penting untuk anda yakin dan doa. Yakin dan doa kepada Allah ataupun kepada Yang Maha Kuasa bahawa Dia mempunyai kuasa untuk memberikan penyembuhan kepada anda, dan juga anda harus membina keyakinan bahawa rawatan yang anda lakukan itu adalah yang tepat untuk membantu mengatasi masalah kesihatan anda itu. Jadi dengan itu sangat-sangat penting untuk anda memahami apakah rawatan yang memang anda perlukan untuk atasi masalah anda, sebab setiap punca masalah kesihatan itu berbeza-beza dan penyelesaiannya juga mungkin berbeza-beza. Tak mungkin satu jenis rawatan boleh atasi semua jenis masalah kesihatan ataupun penyakit. Jadi pilihlah yang sesuai untuk anda. Misalnya kalau masalah anda ada kena-mengena dengan tulang, pergi ke pakar tulang, pergi ke urut tulang. Jika mempunyai masalah otot, boleh urut. Jika anda ada masalah berkaitan dengan darah sumbat, darah kotor, darah pekat, anda boleh lakukan rawatan bekam dan sebagainya. Jika anda tak pasti, anda boleh tanyakan kepada saya untuk ketahui apakah mungkin rawatan yang lebih sesuai untuk masalah kesihatan anda. Langkah yang kedua iaitu anda harus tenangkan minda dan perasaan dan sentiasa berfikiran positif. Kerana jika anda mempunyai masalah, memang lumrah manusia mereka akan fikir yang negatif. Fikir terlalu stres, terlalu depres kerana mereka mempunyai masalah kesihatan yang mungkin mereka tak sangka mereka boleh dapat, dan mereka rasa kesal atau tidak boleh menerima keadaan atau kenyataan. Dengan itu mereka sentiasa berperasaan marah dan juga berfikiran negatif, dan mulalah untuk melakukan hal-hal negatif seperti sentiasa maki hamun diri sendiri ataupun mungkin sentiasa marah-marah orang di sekeliling, kerana keadaan tubuh badan mereka itu begitu, keadaan kesihatan begitu, dan mereka tidak dapat untuk menerimanya, tak reda. Jadi ini adalah sangat-sangat salah dan harus diperbaiki. Jika anda mempunyai hal yang begini terjadi dalam diri anda itu, tukarkanlah pemikiran menjadi lebih positif, kerana setiap hal dan perkara nak sekali, yang terutama sekali jika ianya ada sangkut paut dengan minda, dengan pemikiran dan perasaan, emosi dan pemikiran, ia akan mengeluarkan energi. Jika ianya negatif, maka akan mengeluarkan negatif energi. Anda diselubungi negatif energi di dalam tubuh badan anda itu, dan dengan sendirinya akan anda dapati segala sekeliling anda itu semuanya negatif, dan sehingga masalah kesihatan anda itu pun akan menjadi lebih teruk dan lebih parah. Dan apapun rawatan yang anda lakukan tidak dapat memberikan anda kesan yang 100%, tidak optimal, kerana masih ada sesuatu yang menghambat, iaitu negatif energi yang menolaknya, menjadikan anda tidak dapat dengan cepat untuk merasa sihat kembali. Jadi di situ
sangat-sangat penting anda harus relax dan fikir kembali dan cari cara dan serahkan pada Allah dalam masa anda berusaha itu dan yakin. Okey, langkah yang ketiga yang paling penting sekali, anda harus banyak minum air putih. Sebab air putih tu adalah kira basic dalam badan anda, perlu untuk melancarkan perjalanan darah, untuk mencuci dalaman yang kotor itu. Kerana itu adalah yang penting sekali, sebab kita nak rawat, kita nak bantu badan kita tu supaya dapat menjalani proses healing. Jadi kita perlu untuk memastikan cukup air supaya semuanya dapat bergerak dengan lebih efektif, lebih lancar dengan adanya air yang cukup. Minumlah air putih. Dan yang langkah keempat pula, anda harus bersihkan darah dengan cara pemakanan yang bagus dan juga dengan bekam dan juga dengan pengambilan suplemen herbal ataupun vitamin-vitamin yang lain yang bantu untuk membersihkan darah anda dan juga membersihkan sistem organ anda supaya fungsi-fungsi dalam tubuh badan anda itu semuanya akan meningkat supaya kuat dan dapat melawan masalah kesihatan anda itu. Anda tidak perlu hanya fokus pada bekam saja ataupun fokus pada satu-satu rawatan saja tanpa bantu dalaman badan untuk repair. Sebab bila kita makan yang makanan berkhasiat, makanan yang boleh membantu membersihkan, anda sebenarnya membantu sistem dalaman untuk bekerja lebih pantas dan lebih kuat lagi supaya dapat repair, self healing, healing proses itu supaya untuk memperbaiki kesihatan anda. Jadi sangat penting, sebab ramai yang fikir bahawa bila kita dah ada ubat doktor atau ubat apa pun, kita boleh makan sembarang. Kita sebenarnya membebankan proses dalam walaupun kita makan ubat. Jadi itu adalah harus kita juga ambil beratkan supaya dapat mendapatkan kesihatan yang lebih mantap lagi, dapat mengawal juga keadaan kesihatan, insya-Allah. Kena hati-hati apabila mengambil suplemen. Kita perlu pentinglah untuk kita benar-benar faham apakah sebenarnya fungsi-fungsi setiap suplemen atau herbal yang kita makan. Apabila kita dapat tahu apakah mungkin fungsi organ yang terjejas, macam apakah punca masalah kesihatan itu, dan kita dapatkan suplemen atau herbal yang fokus kepada organ tertentu yang terlibat tu, itu pun lebih bagus. Saya kasih contoh, misalnya macam kita mempunyai kolesterol tinggi dan kita hendak menggunakan suplemen ataupun herbal untuk atasi kolesterol yang tinggi selain makan ubat doktor. Okey, jadi kita nak kena faham bahawa kolesterol tinggi tu yang sebenarnya organ yang terjejas tu adalah liver. Liver mungkin banyak sangat toksin atau liver mungkin banyak sangat fats, iaitu fatty liver. Jadi sekarang kalau kita tidak atasi punca asal organ yang terlibat, iaitu liver, selagi tidak membersihkan liver, selagi itu liver tidak dapat berfungsi dengan baik untuk membersihkan lemak dalam darah, untuk membersihkan kolesterol, untuk balancekan kolesterol, sebab liver tu masih lagi overwork, masih lagi kotor. Okey, langkah yang seterusnya, nombor 5, lancarkan perjalanan darah dengan beraktiviti. Fizikal kita harus aktif. Sebab kita nak improvekan blood circulation, kita memang perlu aktif supaya juga kita dapat berpeluh. Sebab dengan cara berpeluh juga dapat menghangatkan badan dan juga dapat mengeluarkan toksin melalui kulit. Dan bila badan dah hangat, bila badan dah keluar banyak toksin, kita akan menjadi lebih segar dan dalam masa yang sama imun sistem juga akan dapat diperbaiki dan dapat melawan penyakit-penyakit dalaman badan, insya-Allah. Walaupun mungkin anda tidak dapat exercise secara yang kuat-kuat,
Tapi sekurang-kurangnya dapatlah jalan ataupun buat brisk walking supaya dapat menghangatkan badan, asalkan dapat keluarkan peluh dengan banyak, itu sudah mencukupi. Janganlah hanya bergantung kepada bekam, harus juga digabungkan dengan hal-hal yang lain juga untuk anda amalkan ataupun untuk anda ubah supaya anda dapat kesan yang optimal untuk mengawal kesihatan ataupun untuk menjaga kesihatan, insyaAllah. Terima kasih banyak kerana sudah pun menonton video ini. Jika anda ada sembarang persoalan, silakan saja tanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya luar biasa melalui rawatan bekam dan yang lain-lain. Semoga usaha, apapun usaha anda, semuanya berkesan dan semoga kita semua bertambah sihat.